Okay guys, Assalamualaikum. Okay, kita nak bincangkan lab report eksperimen 11. Okay, eksperimen fotosintesis. Right. Okay, so title lab report kita fotosintesis. Then pastikan letak objektif. Okay, kita ada dua objektif. Okay, satu, demonstrate chromatography technique to separate the photosynthetic pigment, dan objektif yang kedua adalah calculate the RF value. Right, kena ada dua-dua ni lah. Okay. Okay, so saya juga nak awak letakkan method. Okay, seperti yang you all dah pernah buat hari tu, simple ataupun summarize our procedure. Okay, eksperimen fotosintesis ni saya nak awak buat dalam flowchart ataupun awak menggunakan suitable label diagram. Right. Okay, itu untuk method. Okay, dan seterusnya kita tengok result dan observation. Means apa yang korang kena letak dalam bahagian result. Okay, yang pertama korang kena letak table ni. Okay, table ni telah diberikan dalam lab manual. Copy balik, dan kalau awak tengok, okay, dalam table ni dia kosongkan dekat bahagian RF value. Okay, actually bahagian yang kosong dekat RF value tu adalah nilai yang awak kena kira nanti. Okay, nanti saya akan tunjuklah macam mana kita nak kira, okay, RF value untuk penuhkan table yang diberikan ni. Right, okay, so satu, kena ada table ni dan kena lengkapkan table ni. Dan kedua, okay, ada simpan lagi tak chromatography strip yang kita buat minggu lepas? Right, should be ada. Okay, so chromatography strip tu saya nak awak tampal pada kertas lab report awak, dan okay, awak kena label the distance travel by the pigment daripada origin, dan juga label the distance travel by the solvent daripada origin. Okay, macam mana apa you all kena buat. Okay, ini adalah kertas kromatografi awak kan. So masa amali tu saya dah suruh you all tandakan dekat mana warna orange, dekat mana warna blue green, dekat mana warna yellow green and warna yellow. Right, so should be okay. Apa yang awak kena buat lepas awak tampal tu, awak kena buat macam ni. Awak kena ukur, okay, berapa sentimeter. Okay, contoh warna orange dekat bahagian atas ni, okay, daripada pigment origin. Okay, pigment origin dekat bahagian bawah tu lah, dekat tempat awak letak ekstrak tu. And then awak tengok pula berapa sentimeter, okay, distance, okay, pigment warna yellow ni, okay, daripada origin. Begitu juga pigment yang seterusnya, yang warna yellow green, warna blue green. Alright, okay, itu adalah distance pigment. Dan distance untuk solvent pun awak kena ukur juga. Kita akan ambil kira origin solvent tu adalah daripada titik yang sama dengan pigment origin. So awak kira lah, okay, ambil pergerakan solvent tu sehingga atas sedikit daripada orange pun boleh, nak setara dengan orange pun tak ada masalah. Okay, alright, so kita dapatlah origin of distance pergerakan solvent dan juga distance pergerakan pigment. Sebab distance ni nanti kita akan gunakan untuk mengira F value yang kita nak letak dalam table tu. Okay, macam mana kita nak kira RF value tu yang. Okay, yang ketiga, okay, awak kena tunjukkan jalan kerja tau. Show the calculation of RF value for each pigment. Maknanya, okay, sebagai contoh, okay, tadi you all kira distance warna orange ni 11.2 kan. So masuklah dalam formula RF value ni, distance moved by pigment from origin, okay, 11.2. Okay, lepas tu kita kena bahagikan dengan distance moved by the solvent from the origin. So contoh tadi awak kira distance solvent tu dalam 12 cm kan. So letaklah 12 cm. So awak dapatlah RF value untuk warna orange, di mana kalau kita tengok table tadi, warna orange itu menunjukkan carotene. So nilai hasil bahagi tadi, so awak boleh letak kat dalam table yang awak dah lukis tadi. Right.
Dan kaedah tu awak ulang untuk xanthophyll warna yellow, chlorophyll A blue green dan juga chlorophyll B yellow green. Untuk penuhkan RF value. Dan apa yang saya dapati, kebanyakan kita memang tak dapat pun fighting warna green ni kan. So tak apa, you all just tinggalkan dan letak dash saja dekat situ. Alright, so untuk pengiraan RF value tu, setiap pigment tu saya nak awak tunjuk semua jalan kerja. Semua calculation untuk setiap pigment awak kena tunjuk satu persatu. Alright, so untuk result kita ada 3. Table. Penuhkan table ni. Lepas tu tampal kromatografi strip awak tu wajib tandakan jarak setiap pigment yang awak dapat tu dan juga distance pergerakan solvent tu. Dan juga wajib tunjukkan jalan kerja awak kira RF value setiap pigment tu. Right, itu untuk result. Untuk discussion. Discussion yang pertama, awak kena discuss 2 main photosynthetic pigment based on light absorption and function. So sebenarnya dalam banyak-banyak photosynthetic pigment ada 2 yang utama, iaitu chlorophyll A dan juga chlorophyll B. So apa yang kita kena tahu tentang chlorophyll A dengan B ni adalah light absorption dia. Sebagai contoh, chlorophyll A ni dia absorb red light. Ni memang kena hafal lah. Dan apa function chlorophyll A ni dalam photosynthesis? Dia terlibat to initiate light dependent reaction. Manakala chlorophyll B ni, dia absorb blue light. Berbeza. Hati-hati ya. A absorb red light. Chlorophyll B ni absorb blue light. Dan chlorophyll B ni dia punya function more kepada accessory pigment. Tetapi chlorophyll A dengan B ni adalah main photosynthetic pigment lah. Yang biasanya terlibat dalam proses fotosintesis. Ini 2 pigment yang awak kena hafal. Untuk question and answer pula, ada beberapa soalan yang korang kena jawab lah. Contoh soalan yang pertama, dia tanya, do the leaf extract from different plant group contain the same pigment? Explain why. So jawapan dia, no. Kenapa? Sebab because different type of plant, dia live at different region, different area dan different habitat. Alright, so that's why all the plant dia hanya allow only certain wavelength to reach the leaf. Alright, tu satulah reason dia. Dan lagi satu reason dia, because different pigment akan absorb efficiently at different wavelength. So kedua-dua ni adalah reason kenapa the leaf extract from different plant group is not contain the same pigment. So ini kena ingat, kena hafal. Kita tengok soalan seterusnya. Dia kata name the most common pigment which is usually found in many plants. So memang kita sedia maklum lah, iaitu chlorophyll A. Soalan seterusnya, dia suruh kita state 2 factor that cause different pigment to move at different rates. Maknanya dia tanya kenapa ada pigment yang bergerak jauh, means mempunyai RF value yang besar. Ada pigment yang mempunyai RF value yang kecil. Right. So reason dia sebab the formation of intermolecular bond between the pigment and the fiber of the chromatography paper. Itu reason yang pertama lah kenapa pergerakan ataupun RF value pigment-pigment tu tak sama masa kita buat chromatography procedure tu. Right. Dan lagi satu, pigment-pigment ni sebenarnya dia mempunyai molecular size ataupun weight yang tak samalah. Sebab tu pergerakan dia pada chromatography paper tu pun tak sama. Ada yang boleh bergerak jauh, ada yang boleh bergerak hanya sedikit saja daripada origin. Alright, itu satu soalan. Soalan seterusnya, dia tanya, how does light energy convert to the chemical energy? Ini simple, kita tahu. And give one example of autotroph organism. Kita tahu hanya proses fotosintesis lah yang melibatkan conversion of light energy kepada chemical energy. Dan contoh autotroph yang paling mudah adalah pokok lah. Alright? So
Okey, seterusnya adalah conclusion. So sebenarnya dalam eksperimen ni apa yang kita boleh conclude, kromatografi teknik ni kita boleh gunakan untuk separate the photosynthetic pigment macam chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, phytoplankton dan carotene. That's why kita boleh nampak jelas pada kromatografi strip kita tu kedudukan pigment berbeza, okey, pada kita punya strip. Alright, and then kita juga dapat tahu daripada eksperimen ni sebenarnya RF value untuk photosynthetic pigment ni antara satu sama lain adalah tidak sama. Alright. So itu dua conclusion yang korang kena hafal ataupun yang korang kena tahulah berkenaan dengan eksperimen ni. Dan last sekali macam biasa kena letaklah mana-mana dua reference yang awak tahu yang ataupun yang awak guna. Alright. So itu semua yang korang kena sediakan di dalam lab report untuk eksperimen fotosintesis ni. Alright. Okay, so I think that's all. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.